Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya terbaru. Dalam video kali ini, saya nak bahas tentang proses nak jual kereta anda. Ada 5 benda yang anda kena periksa, anda kena cek sebelum nak jual kereta anda sendiri. Nak tahu 5 benda tersebut? Tonton video ni sampai habis. Sebenarnya nak jual kereta sendiri, kereta anda sendiri, tak susah pun prosesnya, mudah je. Cuma ada beberapa perkara lah, ada beberapa benda kena cek supaya anda tak menyesal di kemudian hari lah bila anda dah jual kereta anda. Benda pertama yang anda kena periksa adalah keadaan kereta anda sendiri. Apa maksudnya? Anda kena cek kereta anda tu boleh jalan ke atau tak boleh jalan. Kereta boleh bergerak ke ataupun tersadai dekat rumah ataupun tersadai dekat bengkel atau tersadai dekat kawasan parking. Ada perbezaan tu. Kalau contoh kereta anda tak boleh bergerak disebabkan bateri, jadi kalau anda jual kereta anda ke direct buyer ke third party ke, maksudnya used car ataupun Kasam, mai tukar dan sebagainya, mereka mungkin boleh tukar bateri dan kereta boleh jalan, tak ada masalah. Tapi kalau kereta anda tersadai, tak boleh gerak sama sekali disebabkan masalah enjin ke, masalah gearbox yang sangat teruk, yang pihak used car, Kasam, mai tukar ni dia tak akan ambil tau. Inspection pun dia tak akan buat. Sebab bila third party ni, masa pihak ketiga nak beli kereta anda, mereka mesti buat inspection. Mereka mesti test drive kereta anda, nak bawa pusing keliling lah, nak tengok jangan keadaan suspension, enjin, gearbox dan sebagainya. Kalau kereta anda tak boleh gerak sama sekali, value dia memang tak ada. Jadi kalau kereta tersadai, apa pilihan anda yang tinggal? Anda boleh jual dekat besi buruk. Memang pihak used car atau pihak Kasam itu tukar tak akan ambil kereta anda. Sebab tu anda kena cek betul-betul keadaan kereta anda. Kena pastikan boleh bergerak, baru anda jual. Dan juga kalau kereta anda pernah accident, total loss, ataupun dipanggil istilahnya adalah BER, iaitu Beyond Economical Repair. Kes macam ni biasanya third party pun memang tak akan ambil sebab kereta dah rosak teruk. Kebanyakannya mungkin ada yang ambil tapi tak ramai. Anda jual ke direct buyer pun takkan mereka nak ambil, nak kena repair lagi. Repair pun kos sangat tinggi, mereka memang tak ambil. Kemudian kes potong sambung pun agak berisiko. Jadi benda pertama yang anda kena cek adalah cek keadaan kereta anda boleh bergerak atau tak. Ada kes accident ke macam mana, accident teruk ke, accident minor ke, kemudian ada kes potong sambung ke, ada modified ke, macam-macam yang pelik-pelik. Kita cek dulu, barulah anda boleh decide sama ada nak jual ke third party ataupun jual ke direct buyer. Jadi sebab berkaitan dengan harga value kereta anda bergantung kepada keadaan kereta anda. Sebab tu anda kena cek perkara pertama ni, keadaan kereta anda sendiri. Benda kedua yang anda kena cek adalah nak repair dulu ke ataupun nak jual terus. Macam benda pertama tadi, keadaan kereta tak boleh gerak dan sebagainya. Kalau repair dulu, anda baki kos enjin ke, gearbox dan sebagainya, aircon ke. Jadi bila anda jual kereta, harga kereta anda, value kereta anda lebih tinggi sedikit dibandingkan anda jual terus kereta tersebut tanpa repair dulu. Ada pro and cost lah. Kalau anda repair, anda kena keluar kos sikit, tapi value nya mungkin lebih tinggi sikit lah dibandingkan anda terus jual kereta anda tak repair apa, value repair anda. Sebab orang yang beli mestilah kena keluarkan kos untuk nak repair kereta yang bermasalah tu. Jadi mereka takkan ambil harga tinggi dibandingkan kalau anda dah repair dulu. Jadi mengurangkan kos yang perlu dikeluarkan oleh pihak pembeli lah nak repair kereta tersebut. Lepas tu anda kena decide, anda kena periksa dulu nak repair dulu ke ataupun nak jual terus. Kalau anda tak kisah dapat harga rendah, jual je lah kereta tu, tak ada masalah. Tapi kalau anda nak harga lebih tinggi sikit, anda repair dulu kereta tersebut. Benda yang ketiga anda kena periksa adalah NCD. Nak transfer NCD ke ataupun tak kisah. Apa tu NCD? NCD bermaksud non-claim discount, untuk renew insurance lah. Tentang NCD ni saya tak bahas panjang dalam video ni. Anda boleh cek dalam link di bahagian description. Saya buat video penuh tentang NCD.
kebaikan, keburukan dan apa yang boleh digunakan untuk NCD tersebut. Anda boleh cek link tersebut untuk information yang lebih panjang lah, lebih luas. Benda keempat anda kena cek adalah nombor plate kereta. Kenapa penting nombor plate kereta? Ada setengah yang nombor plate kereta tu penting bagi individu tersebut lah. Contoh tarikh lahir ke, tarikh anniversary ke, ataupun tarikh tu nombor bertuah ke apa. Jadi dia nak ambil balik nombor tu. Jadi sebelum nak jual kereta, nombor tu kena ambil dulu. Sama juga macam benda ketiga tadi, iaitu NCD. NCD pun kena settle dulu baru boleh jual kereta anda. Kalau anda jual kereta anda, leceh lah. Boleh juga nak claim NCD, tapi agak leceh lah dibandingkan anda transfer dulu NCD. Yang perkara keempat ni, nombor plate. Anda mesti kena transfer nombor plate ataupun ambil nombor plate tersebut sebelum jual kereta anda. Anda dah jual kereta, baru nak ambil nombor plate, dah terlambat. Sayonara, bye-bye. Sebab tu, saya dah buat video juga tentang nak ambil nombor plate ni. Dipanggil interchange plate number. Anda boleh klik dalam link di bahagian description. Saya buat video panjang lebar bagaimana proses nak ambil nombor plate ni dan transfer ke kenderaan yang lain. Dan benda yang kelima, benda yang terakhir anda kena cek adalah pemilik kereta, owner kereta yang anda pada geran tu kena hadir untuk proses serah kereta. Dia tak boleh wakil lah, sebab dia kena thumbprint. Dia kena thumbprint dekat JPJ ke, ataupun thumbprint dekat Yuska ke, third party dan sebagainya. Contoh, anda pakai kereta ayah anda berada di Johor, anda di Kuala Lumpur. So, ayah anda kena datang ke Kuala Lumpur untuk proses thumbprint, ataupun mungkin Yuska tu ataupun third party tu boleh hantar wakil di Johor, ayah anda sign thumbprint di sana, tak ada masalah. Tapi mesti pemilik kereta sendiri kena hadir untuk, ataupun kena ada untuk proses nak serahkan kereta pada orang lain lah, dari buyer ataupun third party, sebab dia kena pakai thumbprint. Kecuali lah anda potong dengan ibu jari tu, curi, simpan dalam peti ais, simpan dalam coolant ke apa untuk ni, itu boleh lah, tapi itu dah kes jenayah. Jadi saya tak sarankan buat macam tu lah, sebab dia kena masukkan kad pengenalan juga. Jadi jangan buat perkara yang saya cakap tadi, yang potong ibu jari tu, itu jenayah, salah di sisi undang-undang. Cuma yang saya beritahu tu, pemilik kereta tu kena hadir lah untuk nak proses serah kereta. Tapi bagaimana kalau pemilik kereta, owner kereta tu dah meninggal dunia? Mungkin Allah lebih sayangkan dia, ditakdirkan pemilik kereta tu dah meninggal dulu. Contohnya, anda sebagai anak pakai kereta ayah anda, tiba-tiba ayah anda ditakdirkan meninggal dunia pada tahun 2020 misalkan. Tahun 2022 anda nak jual kereta ayah anda tersebut, tapi ayah anda dah meninggal dan sempat nak tukar nama kepada nama anda, iaitu anak. Jadi apa nak buat? Saya takkan kupas panjang dalam video ni sebab dia mengambil masa yang sangat panjang. Saya akan buat dalam video lain. Jadi apa nak buat? Anda kena subscribe channel saya dan nantikan penjelasan panjang lebar bagaimana nak jual kereta yang pemiliknya sudah meninggal dunia. Sekian saja video dari saya. Saya harap 5 benda yang saya jelaskan ni dapat membantu anda sebelum anda nak jual kereta anda sendiri. Jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Saya akan cuba jawab secepat mungkin dan sebaik mungkin. Jika anda suka dengan video ni, boleh tekan like dan subscribe channel video saya. Kita akan jumpa lagi dalam next video next time.